Okey, Assalamualaikum. So, untuk kali ini saya akan terangkan kaedah macam mana kita nak cari inverse matrix menggunakan kaedah ERO ataupun dinamakan sebagai elementary row operations. So, elementary row operations ni adalah kaedah penyingkiran barisan di mana kita ada 3 tips, iaitu yang pertama, kita boleh tambah ataupun tolak yang melibatkan barisan lain. Contohnya kalau kita nak tukar barisan 1 R1, maka bila kita nak tolak atau tambah, pastikan dia tolak dengan hasil gandaan ataupun hasil nilai dengan barisan lain. Dia tak boleh ditambah ataupun tolak dengan nilai sahaja. Dia kena libatkan barisan lain. Okey, untuk yang hasil bahagi ataupun darab, so kita ada hasil darab ataupun bahagi. Yang ni dia boleh darab dengan diri dia sendiri ataupun apa-apa constant supaya dia dapat nilai kosong ataupun 1. Contohnya macam yang ni. So kita nak jadikan R2 ni sebagai nilai 1, maka kita akan darabkan dengan negatif 1. So nilai ni boleh berubah lah mengikut kesesuaian ataupun soalan yang telah diberikan. Okey, yang ketiga, sekiranya kita nak swap row, swap row ni maksudnya kita akan exchange dua barisan, sama ada R1 dengan R2, R2 dengan R3 dan sebagainya. So kalau kita nampak kat sini, kita akan exchange row 1 dengan row 3 bagi memenuhi bentuk identiti yang kita nak dapatkan. Okay, so ERO ni sebenarnya adalah proses untuk kita cari daripada A, matrix A kepada matrix songsang. Okay, di mana bila kita nak cari matrix songsang tu, first kali kita kena tulis dalam bentuk matrix A yang disandarkan kepada identiti. Okay, kemudian bila kita dah buat ERO, ERO ni maknanya merangkumi 3 kaedah atau 3 step ni ataupun 3 option yang kita ada ni, maka kita akan tukar dan daripada A ni dia akan dapat I dan daripada I ni dia akan dapat terus jawapan yang kita nak, iaitu matrix songsang. Okay, so saya akan terangkan sikit macam mana kita nak tukar tu. So for example, kita ada matrix A, matrix A Okay, so kita ada nilai contohnya 2, 3, 4, negatif 1, 0, 5, 6, 7, 9. Okay, so ini adalah matrix 3 kali 3 di mana kita nak dapatkan dia dalam bentuk A inverse. Okay, so kita nak cari dia punya A songsang lah. Okay, so first kali yang perlu awak tahu adalah kita kena tukarkan matrix A ni kepada matrix identity, di mana matrix identity dia punya diagonal dia mesti ke 1. Okay, dan selain daripada itu nilai dia adalah kosong. Okay, so daripada sini kita akan nampak penukaran daripada elemen matrix A ni, start daripada 2, mesti jadikan nilai dia 1. Kalau 3, nilai dia akan jadi kosong. Kalau 4, jadi kosong. Kalau negatif 1, jadi kosong. Kosong ni perlu jadi 1, 5 ni jadi kosong, 6 jadi kosong, 7 jadi kosong dan 9 jadi 1. Kalau nak mudah ingat, segala baris untuk diagonal ni sebenarnya dia akan dapat nilai dia 1. Okay, so itu matlamat kita yang pertama, iaitu jadikan matrix A dalam bentuk identity. Okay, so kita nak tukar, dia kena ikut step dia, di mana dia tak boleh randomly kita tukar ikut barisan macam ni. So cara untuk guna ERO adalah kita akan buat start daripada diagonal pertama, maknanya start daripada 2 tu. Okay, so ini langkah pertama, kena jadikan dia sebagai 1. Kemudian negatif 1 ni kena jadikan kosong. Kemudian 6 ni kena jadi kosong. Okay, maksudnya dia akan ikut barisan ke bawah. Okay, kita akan jadikan nilai identity. Kemudian bila kita dah settle 100 di bahagian kolom pertama, kita akan berpindah kepada kolom yang kedua, tapi dia takkan start pada 3. Dia akan start pada diagonal yang kedua. Okay, diagonal yang kedua maknanya ke bawah ni. Okay, so kita akan jadi, maksudnya dekat sini kita kena tukar yang ni yang keempat, yang ni yang kelima. Okay, dan seterusnya kita kena tukar diagonal yang terakhir iaitu 9. Maka ini akan jadi step yang ke-6. Kemudian akan ada 3 lagi nilai yang perlu kita tukar menjadi 0, 0, 0. Dan turutan yang perlu diikuti bukannya ber-5, kita akan patah sampai ke 3. Jadi step yang seterusnya untuk jadikan 3, 4, 5 ni kosong, harus bermula daripada 3 dulu. 3 jadi kosong, kemudian 4 ni jadi kosong, kemudian dia akan jadi 5 sebagai kosong. Okey, cara mudah nak ingat dia adalah bentuk ke bawah, diagonal dulu. Okey, kemudian kita akan patah balik, start dari sini sampai ke bawah.
Okay, jadi itu langkah ataupun step yang kita perlu buat ERO bagi menukar bentuk matrix A kepada identity. Okay, so kita tengok pada soalan, contoh soalan. Okay, so inilah example yang saya bagi di mana kita nak tukarkan 045126103. Okay, saya baca 045126103 untuk cari dia punya inverse songsang. Okay, yang dibagi ni adalah matrix A. Maka yang kita nak cari adalah matrix songsang. Okay, so first kali kita akan tukar dulu dalam keadaan matrix A yang disandarkan kepada I. Okey, kenapa kita tulis macam ni? Sebab nanti bila kita nak tukar, pastikan dia akan dapat matrix identity dulu, barulah kita akan dapat jawapan dia adalah matrix songsang. Okey. Alright, so sekarang kita akan buat yang ni dulu. Kita akan sandarkan. So, saya akan tulis kat sini 045126103. Okey, dan disandarkan kepada identity 1001001. Okey, so sekarang kita fokus dekat bahagian matrix yang kita perlu tukar. Okey, untuk makluman, cara untuk tukar ada tiga cara. Sama ada kita tambah ataupun tolak dengan row yang lain. Okey, ataupun kita boleh darab ataupun bahagi dengan apa-apa nilai untuk kita tukar dia menjadi satu. Atau satu lagi kita boleh swap. Maknanya kita boleh interchange row. Okey, sekarang ni panduan dia adalah first yang kita kena tukar adalah 0, lepas tu 1, 3, 6 step, kemudian 7, 8, 9. Okey, so ada cara dia. Okey, so kalau kita tengok, kita kena tukar dulu 0 ni menjadi 1, betul? Okey, so bila 0 nak jadi 1, pilihan dia sama ada kita boleh buat tambah ataupun tolak dengan barisan lain, atau kita boleh darab dengan bahagi dengan nilai constant, ataupun kita boleh satu lagi swap. Okey, memandangkan barisan kedua dengan barisan ketiga kita ada nilai 1, maka kita akan pilih option iaitu kita akan swap. Okey, untuk memudahkan cara kita swap. Jadi kita akan swap row 1 turun bawah, row 2 naik atas. Okey, dia ada dua pilihan kat sekarang ni. Sama ada boleh tukar dengan row 2 ataupun nak boleh tukar juga dengan row 3. Tapi bila kita nak tukar, pastikan awak tukar satu baris ni swap terus dengan semua. Bukan nilai yang 01 sahaja, tapi ke semua barisan. Okey, so saya akan tulis formula dekat sini. Maka R1 dia, R1 star. Star ni maksudnya nilai yang baru. Okey, kita nak tukar pada R1. Okey, yang ni Okay, so R1 star dia akan jadi, ataupun kita tulis sebagai R1 swap dengan, okey, kalau kita nampak kat sini dia dua pilihan kan, sama ada R2 ataupun R3. Cuma another option kita perlu tengok, kalau nampak sini pasangan dia 1-0. Kalau nak dapatkan jalan kerja yang sikat, kita terus swap dengan 1-0. Okay, sebab nanti nak dapatkan 1-0 juga kat sini. Okay, so the best choice kita akan tukar dengan R3. Kalau tukar R2 tak jadi masalah, tetap betul juga. Okay, so sekarang kita akan swap maknanya barisan pertama kita akan swap dengan barisan yang ketiga. Maka saya akan salin jawapan yang seterusnya ni. Okay, next. Okay, barisan yang tak ditukar adalah barisan kedua. So 1, 2, 6, 0, 1, 0 akan disalin seperti biasa. Sebab dia tidak melibatkan penukaran antara barisan. Yang tukar adalah bahagian atas dengan bahagian bawah. Jadi saya akan tukarkan 103 di naik atas, 001, satu baris Ni semua baris ni kita akan naikkan. Dan yang 045100 dia akan berada dekat bawah ni. 045100. Okey. So sekarang kita dah siap satu cara, iaitu kita dah tukarkan elemen yang pertama ni menjadi satu. Okey, sekarang bila kita dah siap dan satu yang tu, kita akan terus pindah pada yang kedua, iaitu nilai satu ni sepatutnya menjadi kosong.
Okey, so apakah operasi yang melibatkan kalau kita nak jadikan dia sebagai kosong? Sama ada kita boleh darab dengan nilai kosong, tapi kalau keadaan kosong tak boleh sebenarnya. Sebab dia akan jadi semua barisan yang kosong. So dia tak akan dapat jawapan. Jadi satu lagi cara adalah kita akan tolak ataupun tambah dengan barisan lain. Contohnya, satu ni bila kita tolak dengan satu, maka dia akan dapat kosong. So daripada sini kita boleh nampak formula R1 yang kat ni adalah R2. Yang atas ni adalah R1. Jadi formula untuk dapatkan satu ni sebagai kosong, kita boleh tulis sebagai R2 tolak dengan R1. Okey, jadi sebenarnya kan bila kita dah decide tolak, maknanya semua ni akan ditolak ke atas. Tolak. Okey, nak senang kalau kita nampak, kita akan buat macam ni. Ni kita akan tolak. Jadi formula dia kita akan tulis dekat barisan ni, iaitu R2 star sama dengan R2 tolak R1. Dan untuk makluman, formula ni dia tidak spesifik, dia tak stick pada satu sahaja. Sekiranya kalau pelajar nak buat R1 tolak R2, boleh juga. Kenapa saya kata boleh R1 tolak R2? Sebab dia akan bagi nilai kosong juga. Contoh je ni, 1 tolak 1. Okey, so tetap dia akan dapat kosong. Cuma dia akan tolak dulu R1 tolak dengan R2. Okey, so ada dua formula kat sini ya. Okey, jadi sekarang kita nak tukar barisan mana? Kita nak tukar barisan yang kedua. So, kita akan buat dia punya matriks yang jawapan dia. Barisan yang tak melibatkan R2 tu kita akan salin. 1, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 0. Okey, sekarang kita akan tukarkan 12601 ni menggunakan formula tolak barisan 2 dengan barisan 1. Okey, so 1 tolak 1, okey, jawapannya akan dapat kosong. Apply semua. 2 tolak kosong dapat 2. 6 tolak 3 dapat 3. 0 tolak kosong dapat kosong. 1 tolak 0, 1. 0 tolak 1, negatif 1. Okey, semuanya akan menggunakan formula yang kita dah buat. Okey, so sekarang kita dah tengok sini. Okey, dah tukar 1. Yang ni pun dah tukar kosong. Dan kat sini pun memang dah tukar kosong. Jadi kita dah jimat satu step. Okey, maknanya satu baris ni kita dah siap. Okey, yang seterusnya kat mana kita nak tukar pula? Okay, tolong ingat kita akan start daripada diagonal. Maksudnya penukaran kat sini dah settle. Kita akan start dari 2 pula. 2 sampai ke bawah baru 5. Jadi sekarang kita akan tukarkan 2 ni menjadi 1. Okay, so bila 2 ni nak tukar 1, kita boleh buat hasil bahagi ataupun darab dengan nilai dia sendiri. Jadi untuk tukar 2 ni sebagai 1, kita boleh buat bahagi 2. Okey, so kita tak perlu libatkan dengan apa barisan lain lah. Sebab kalau bahagi ni dia boleh bahagi ataupun darab dengan nilai constant. Jadi dekat sini kita akan tulis R2 star sama dengan R2 bahagi dengan 2. Sebab kita nak dapatkan nilai sebagai 1. Okey, maka dekat sini kita akan nampak barisan ni sahaja yang kita akan ubah menggunakan formula. Jadi yang lain tu kita akan salin balik. So 1, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 0. Okey, kita akan start balik semua 0 bahagi 2 maka dapat 0. 2 bahagi 2 dapat 1. 3 bahagi 2. Okey, sama ada 1.5 ataupun pecahan. So kita akan tulis pecahan kat sini. 3/2. 0 bahagi 2 dapat 0. 1 bahagi 2 1/2. Negatif 1 bahagi 2 negatif 1/2. Okey, so sekarang kita dah siap untuk barisannya ni. Dapat 1. Yang tinggal sekarang ni adalah 4. Okay, 4 ni perlu jadi kosong. Macam mana kita nak jadikan kosong? Kita kena libatkan dengan nilai lain, row lain. Kita akan libatkan diagonal dia. So 4 kalau tolak dengan 1 direct, dia akan dapat jawapan 3. Okey, jadi tujuan dia kita nak dapatkan sama dengan kosong kan. So bila dapat kosong, kita kena darabkan dulu
1 ni dengan 4, maka lepas tu kita barulah kita tolakkan dia. Okay, jadi formula dia kat sini sebenarnya adalah R3, okay, tolak dengan yang ni kita akan darab dengan 4, iaitu 4R2. Okay, sebab ini adalah barisan kedua. Jadi formula dia sebenarnya adalah R3 tolak 4R2. Okay, maka kita akan tulis formula dia kat sini. R3 star sama dengan R3 tolak 4R2. Okay. So sekarang kita akan buat operasi ni. Okay, sama kat sini ya. Okey, jadi sekarang yang bertukar adalah barisan yang ketiga, maka barisan 1 dengan barisan 2 kita akan salin balik. Okey, sekarang kita akan kira 0 tolak dengan 0 darab 4. Okey, tolak, maka dia akan dapat sini 0. 4 tolak dengan 1 darab 4, maka dapat 0. 5 tolak dengan darab 4. Okey, so kalau kita kira kat sini 3/2 darab 4, dia akan dapat 6 kat sini. So 5 tolak 6, maka dapat -1. Atau sekiranya pelajar tak nampak pengiraan ni, sebenarnya dia boleh gantikan formula kat sini. 5 tolak 4 darab 3/2. So kita akan dapat kat sini, potong. So 5 tolak 6, dia akan dapat -1. Okay, sekiranya kalau pelajar tak nampak, dia boleh buat side calculation di sebelah ni. Okay, kemudian yang ini pula 1 tolak 0 darab 4. Okay, ataupun saya tulis kat sini 1 tolak 4 darab 0. So dia akan dapat 1. Okay, jawapan dia 1 kat sini lah. Okay, yang ni pula dia sebenarnya pengiraan dia adalah 0 tolak 4 darab 1/2. So dia akan dapat sini -2. Okay, dan yang bawah ni pun sama. 0 tolak dengan 4 -1/2. So dia akan dapat jawapan dia adalah 2. Okay, so complete untuk row 3 kita dah dapat 1 0 0 1 0. Dan seterusnya diagonal yang ni kita akan tukar dia menjadi 1. Maka apakah formula yang bersesuaian dengan -1 ni, kita akan darab dengan -1 juga. Okay, so saya akan alihkan ini. Okay, maka formula untuk barisan ketiga ni kita nak jadikan 1, maka R3 darab dengan -1. Okey, so bila kita dah dapat formula yang ni, maka barisan yang ni sahaja kita akan tukar. So, kita salin balik 103 001 0132 0132. Okey, so bahagikan dengan 1 semua 0 bahagi -1, 0 bahagi -1, -1 bahagi -1, 1 bahagi -1, -2 bahagi -1, 2 bahagi -1. Okey, ataupun darab lah, darab bahagi ataupun darab dengan bahagi sama je lah. So kita akan dapat sini 0, 0, 1, -1, 2, -2. Okay, maka kita dah nampak kat sini dia dah dapat hampir matrix identity. Okey, selepas kita dah siap dah 6 step ni, maka kita akan patah balik naik ke atas untuk tukar. So bila kita nampak kat sini dah memang jadi kosong, maka step ni dah selesai. Yang seterusnya kita kena tukarkan 3 ni dengan 3/2 menjadi kosong. Okey, sekiranya kalau nak tukar kosong ni secara serentak, sebab objektif dia sama, dua-dua nak tukar kosong, maka kita boleh buat pengiraan serentak. Maksudnya yang ni kita akan buat formula hasil tolak dia dengan 1 darab 3. Okay, sebab dia nak tolak kan. Jadi maknanya 3 tolak dengan 1 darab 3. Maka formula dia akan jadi apa? Ini R1. Okay, dan belakang bawah dia ni adalah 3R2.
3. Maka formula dia kat sini adalah R1 star sama dengan R1 tolak 3R3. Kenapa? Sebab kita nak jadikan dia sebagai kosong. Okey, kita akan libatkan 3 ni dengan diagonal dia yang hasil darab dengan 3 supaya dapat kosong. Okey, pada masa yang sama juga 3/2 ni kita nak dapatkan kosong juga. Jadi kita akan libatkan dengan R3 juga, tapi cuma R3 ni dia akan darab dengan 3/2. Okey, berlainan dengan yang formula ni tadi. Sebab formula ni tadi untuk R1 baru. Okey, untuk R new baru, R2 ni, R2 baru, yang ni kita kena darabkan dengan 3/2 supaya kita boleh tolak nanti dapat kosong. Jadi formula untuk R2 adalah R1 tolak dengan 3/2 R3. Okay, so kat sini kita nampak perbezaan. Okay, sebab kita nak buat serentak sekarang ni. Yang 3 dengan 3/2 ni nak jadikan dia sebagai kosong, maka kita terus tulis formula yang sama terus. Okay, jadi sekarang kita akan selesaikan dua barisan serentak Yang ni satu dengan yang ni satu. So barisan yang bawah tu kita boleh salin balik sebab itu dah memang jawapan dia lah. Okay, so kita tulis bawah dia 0, 0, 1, negatif 1, 2, negatif 2. Okay, sekarang kita akan kira dulu barisan pertama menggunakan formula R1 tolak 3R3. Okay, maksudnya 1 ni tolak dengan 0 darab 3. So 1 darab 0 darab 3 dia akan dapat sini 1. Yang ni tolak dengan yang ni pun dia akan dapat 0. Okay, 3 tolak dengan 1 darab 3. So dia akan dapat 0. Okay, 0 tolak dengan negatif 1 darab 3. So dia akan dapat tambah 3. So dapat positif 3 sini 0 tolak dengan darab dengan 3. So 0 tolak 6. Negatif 6. 1 tolak dengan darab 3. So 1 tolak dengan negatif 6. Jadi 1 tambah 6. 7. Maka kita dapat jawapan dia 1, 0, 0, 3, negatif 6, 7. Untuk row yang pertama. Row yang kedua, kita akan guna formula yang ni iaitu hasil darab dengan 3/2. Okey, so sekarang kita akan buat dulu 0 tolak dengan 3/2. Kalau tak nampak kita akan buat jalan kerja kat sini 0 tolak dengan 3/2 darab 0, maka dapat 0. Jadi jawapan dia kat sini 0. Okey. Kemudian ni pula 1 darab 0 ni, so dia akan dapat sini 1 tolak 3/2 darab 0, maka dapat 1. Okay, yang ni pula 3/2 tolak dengan 1 darab 3/2. So kita akan dapat sini 1 tolak 3 ke 1 sorry 3/2 3/2 tolak 3/2 darab 1. So dapat 0. Sebab tujuan kita memang nak dapat 0 kat sini kan. Yang seterusnya 0 tolak dengan negatif 1 darab 3/2, maka dapat negatif 3/2. Okay. 1/2 tolak dengan 2 darab 3/2, ataupun kita tulis kat sini 1/2 tolak 3/2 darab 2. Okay, so kita ni nampak kita boleh cancel out. So kalau kira guna kalkulator 1/2 tolak 3 dia akan dapat negatif 5/6. Okay, jadi jawapan kat sini adalah negatif 5/6. Okay, dan last kali negatif 1/2 tolak dengan negatif 2 darab dengan 3/2. So kita akan jalan kerja kat sini. Negatif 1/2 tolak 3/2 negatif 2. So kita potong kat sini. So dia akan dapat negatif 1/2 tambah 3. Negatif 1/2 tambah 3 dia akan dapat positif 5/6. Okay, kiralah negatif 1/2 tambah 3 dia akan dapat 5/6. Jadi jawapan dekat sini kita akan tulis dia sebagai 5/6. Okey, so kita akan nampak dekat sini dah komplit matrik di sebelah kiri yang asalnya A tadi akan menjadi matriks
I. Okay, so ni I dan dia punya disandarkan kepada yang belakang ni adalah matrix inverse. Jadi kalau saya scroll balik, daripada matrix A sandar kepada I, kita dah buat ERO. Ini semua ERO. Okay, ERO. Maka kita akan dapat jawapan akhir dia, matrix I disandarkan kepada inverse. Okay, maka dekat sini kita boleh katakan bahawa okay, ini adalah jawapan untuk matrix inverse. Maka A inverse adalah bersamaan dengan 3 negatif 6, 7, negatif 3/2, negatif 5/6, 5/6, negatif 1, 2 dan negatif 2. So ini adalah inverse matrix bagi soalan example 1. Okay, so selamat mencuba dan selamat untuk semak balik jawapan dia.